selaku pengurusi majlis pada pagi ini, yang saya hormati Yang Berusaha Encik Rahman bin Nusi, Wakil kepada BPD Kehormatan dan Selama, Yang Berusaha Cik Hajah Kalimantan binti Limat, Guru Besar Cemerlang SK Taman Palma Kemuting Perak, Yang Berusaha Encik Muhammad Fauzi bin Abu Bakar, yang di-Pertua PIBG SK Palma dengan barisan ahli jawatankuasa. Yang berbahagia Encik Rozali selaku Ketua Kampung, guru-guru penolong kanan, guru-guru, para ibu bapa, pemimpin masyarakat, anak-anak yang saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Perak Aman Jaya. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Tuhan kerana dengan limpah kurnia-Nya maka kita dapat bersama-sama dalam majlis Hari Anugerah SK Taman Palma pada pagi ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah dan pihak PIBG, khususnya kepada guru besar kerana sudi menjemput saya untuk buat kali pertamanya saya menjejakkan kaki saya di Sekolah Kebangsaan Taman Palma ini. Ribuan terima kasih. Orang kata kalau kita tak kenal maka tak cinta. Mungkin inilah titik permulaan kita akan mengeratkan hubungan silaturahim dan berputiknya kita antara kita rasa kasih sayang. Tuan-tuan dan puan-puan yang semati sekalian, saya sebenarnya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah juga kepada pihak sekolah dan pihak PIBG dan berjaya mengadakan majlis anugerah ini. Sebab bagi kita, majlis anugerah ini adalah pengiktirafan pihak sekolah, pihak PIBG kepada anak-anak kita yang berjaya dalam bidang iaitu akademik dan co-curriculum. Dan ini sebenarnya Hari Anugerah ini akan memberi suntikan kepada anak-anak kita untuk terus berusaha bersungguh-sungguh dalam bidang akademik dan co-curriculum. Sebab kita tahu bahawa pada zaman ini kita perlu melahirkan anak yang serba boleh, ya, anak yang iaitu boleh dari segi pelbagai skill, ya, untuk menghadapi pelbagai cabaran. Kita nakkan anak yang holistik, ya, bukan saja iaitu berjaya dalam bidang akademik, tetapi juga iaitu dalam co-curriculum dan yang pentingnya ialah dari segi kerohanian. Sebab kita tahu pada hari ini iaitu tarikan pengaruh, ya, begitu kuat sekali. Dan apatah lagi kalau kita lihat pada hari ini dengan iaitu tanggungjawab ibu bapa pada hari ini yang begitu sibuk, ya, dengan, ya, kerja-kerja mereka mencari rezeki. Hari ini tanggungjawab untuk mendidik anak ini diserahkan, okay, boleh kata 100% kepada pihak sekolah, kepada guru-guru. Sebab itu saya sebenarnya, ya, ingin merakamkan bagi pihak kerajaan, ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada guru-guru hari ini yang kita tiap kali katakan guru ini ibarat lilin, ya, membakar diri, menerangi orang lain. Satu, saya juga, ya, haraplah pada guru-guru pada hari ini, ya, bahawa ambillah anak-anak ini, didiklah anak-anak ini seperti anak kandung sendirilah, ya, anak darah daging sendiri. Kita tahu bahawa pada hari ini walaupun begitu banyak masalah, kita dengar suara-suara sumbang, dari luar, ada guru tidak menjalankan tugaslah, mengabaikan anak-anak dan sebagainya. Ini selalunya kita dengar. Tetapi saya yakin bahawa pada hari ini, dengan adanya pihak iaitu kerajaan memberi banyak galakan pada guru-guru kita, saya haraplah bahawa ambillah, ya, anak ini
seperti anak kandung kita, darah daging kita. Sebab kalau kita ambil anak-anak didik kita ini seperti darah daging kita, kita akan berusaha untuk memastikan kejayaan anak-anak kita sampailah menjejakkan kaki ke Menara Gading. Sebab itu saya juga ingin ingatkan kepada ibu bapa pada hari ini bahawa pelajaran anak-anak hari ini perlu kita utamakan. Kalau dahulunya anak-anak kita ini tak pergi ke sekolah, kita katakan dia betul huruf. Tetapi kalau anak-anak hari ini tidak menjejakkan kaki ke Menara Gading, masuk ke universiti, mereka seolah-olah tidak pergi ke sekolah. Ingatlah ini, sebab bagi saya anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, macamlah anak saya sendiri. Satu, saya ingin melihat tak kira bangsa apa sekalipun, kita nakkan anak-anak kita ini semuanya menjejakkan kaki ke institusi pengajian tinggi. Sebab hari ini cabarannya adalah amat besar sekali. Sebab itu apatah lagi, ingatlah satu lagi bahawa kalau anak-anak kita tak kenal komputer, tak tahu bermain komputer. Kalau dulu kita katakan kalau anak tidak tahu membaca, mengira dan menulis 3M ini, mereka dikatakan buta huruf. Tapi kalau hari ini anak kita tidak dapat menguasai kemahiran berkomputer, mereka ini dianggap sebagai buta huruf. Sebab itu kalau kita lihat hari ini zaman kita dah berbeza. Zaman kita dah berbeza. Sebab itu saya amat berharaplah kepada para ibu bapa, mainlah peranan. Saya tahu walaupun kita sibuk dengan untuk mencari rezeki hidup untuk keluarga, kadang-kadang iaitu pendidikan anak-anak ini kita tidak boleh serahkan 100% dikelas oleh guru-guru di sekolah. Kita sebagai ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting, khususnya dari segi pengawasan dan juga membimbing anak-anak untuk membuat kerja-kerja rumah di rumah nanti. Sebab itu saya kalau bercakap tentang pelajaran anak-anak, sebenarnya saya akan memberi keutamaan. Saya juga adalah bekas pendidik sebenarnya sebelum saya masuk berkecimpung dalam bidang politik. Saya ramai daripada kawan saya pun rasa pelik juga kenapa saya masuk politik, sebab tidak terlintas langsung bahawa saya akan masuk politik sebenarnya. Tapi disebabkan kerana bekas presiden saya lah, Tun Lim Keng dulu minta saya bertanding. Saya kata saya tak mau. Tapi dia minta juga, dia kata walau apa sekalipun untuk demi membantu masyarakat, dia minta juga saya bertanding. So akhirnya saya masuk dalam bidang ini. Tetapi jiwa mendidik itu masih menebal dalam sanubari saya. Sebab saya nak melihat, sebab kita mesti ingat melalui pendidikan sajalah kita dapat mengubah hidup keluarga kita. Ingat, hari ini kalau zaman kita dulu tak berpeluang untuk belajar sampai masuk universiti, tak apa tak. Abang-abang tak apa. Yang pentingnya ialah anak cucu cicit kita ini perlu diberi pelajaran setinggi yang boleh. Ingatlah pada hari ini, iaitu anak-anak yang keluar sebagai siswaza hari ini berlambak-lambak dalam pasaran. Kalau boleh, galakkan mereka untuk mendapat ijazah kedua dan ijazah yang ketiga. Itulah hari ini persaingan yang itu hebat sekali dan sengit. Sebab keputusan apabila diumumkan, orang tak berkata, "Kak, anak lulus tak?" Orang bertanya, "Kak, abang, pakcik, anak dapat berapa A?" Ukurannya ialah berapa A anak kita yang boleh capai. Sebab itu saya haraplah walaupun ukurannya begitu tinggi sekali, tapi kita sebagai wakil rakyat, saya sebagai wakil rakyat, saya ingat ramai yang kenal saya bukan saya sebenarnya telah
berada di Bukit Gantang pada tahun 2004, ya, sepatutnya bertanding di Taipei, tapi rezeki tak ada. Ketika itu kita buat itu swab yang pada saat terakhir. Datuk Kim biasakan ke sini, saya ke Bukit Gantang. Dan apabila saya berada di Bukit Gantang untuk menggalakkan anak-anak negeri saya belajar bersungguh-sungguh, saya tunjukkan yang ada daripada tuntutan parlimen. Saya keluarkan anak yang dapat 5A, saya beri RM200 untuk menggalakkan anak-anak kita untuk belajar bersungguh-sungguh. Dan itu juga bagi sekolah-sekolah yang mendapat keputusan 100%. Saya faham bukan senang nak dapat 100% ini di sekolah, tapi ada juga sekolah-sekolah, sebab ini adalah galakan untuk guru-guru, ya, galakan untuk guru-guru. So maka dan RM5,000 saya beri kepada sekolah-sekolah di samping peruntukan yang saya agihkan pada sekolah-sekolah setiap tahun, ya. Dan saya agree nak balik ke Taipei, rezeki tak ada lagi, bawa saya ke grade, saya juga teruskan ini semua untuk anak-anak kita. Dan kelas tuition percuma saya bawa ke kampung-kampung. Saya faham bahawa hari ini kita ada lagi iaitu keluarga yang kurang mampu untuk memberi kelas tuition. Saya mengaji, memberi allowance bukan banyak, allowance kepada guru-guru untuk mengajar anak-anak kita di kampung-kampung, supaya mereka dapat keputusan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebab kita mesti melahirkan anak yang terbilang hari ini, anak yang bukan saja akan menjadi pemimpin negara, tetapi yang pentingnya ialah kita nak melahirkan anak yang bertaraf global, ya, yang bertaraf iaitu pemain antarabangsa.